العلي العظيم. Kitab Aqidatun Najin, Kitab Aqidatun Najin, muka surat 40. Muka surat 40, baris yang ke-15 daripada atas. Muka surat 40, baris ke-15 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula parak antara gharat dan hikmah. Bermula parak, bukan parok berat no. Parok dah dia ni. Apalah jadi gitu. Parok dia ni. Parok dah. Kok berat sangat tu kan. Nak jadi apalah budak ni. Parok dia ni. Waktu parok dia tu. Waktu cakap Terengganu tu. Ni parok ni apa? Beza. Parok ni bezalah. Parok ni bahasa Arab, tapi dia jadi bahasa Melayu lah, bahasa kita. Parok. Beza. Bermula parok antara gharat yang mustahil bagi Allah Ta'ala dan hikmah yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akal. Bermula parok beza antara gharat, yakni yang mustahil bagi Allah pada akal, dan hikmah yang wajib bagi Allah pada akal. Beza dia, gharat ni yang terdahulunya Allah perbuat satu-satu perbuatan, Allah menghukum satu-satu perkara. Ada gharat, ada tujuan yang menekan. Itu mustahil bagi Allah pada akal. Dan kita berpegang dari akidah kita, perbuatan Allah, hukum, keputusan daripada Allah, mustahil. Kita pegang di akidah kita, tertudak sama sekali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah ni kebijaksanaan yang Allah buat, yang Allah putuskan, semuanya ada hikmah belaka. Ada wajib kita berpegang di akidah kita. Apa beza antara dua ni? Satu, kita wajib berpegang mustahil bagi Allah, gharat. Satu, kita wajib berpegang wajib bagi Allah, hikmah. Satu mustahil, satu wajib. Kita pegang kedua-dua tu. Tapi apa beza antara dua tu? Sebab antara gharat dengan hikmah ni, dia dekat-dekat je kadang-kadang. Kerana supaya terkadang gharat. Kerana supaya terkadang pergi kepada hikmah. Apa hikmah dia Allah perbuat supaya. Apa hikmah dia Allah memutus satu perkara supaya. Tapi terkadang kerana supaya ni pergi pada gharat. Kenapa belajar? Supaya kita ni lepas daripada dosa. Kenapa sembahyang? Supaya kita boleh masuk syurga. Itu gharat. Itu tujuan yang menekan kepada kita. Tapi tersebut dengan supaya. Tapi di situ gharat. Jadi gharat dengan hikmah ni, sekali-sekali tu tak apa nak beza mana. Tu kena faham tu. Bagi Allah Ta'ala, gharat mustahil. Bagi Allah Ta'ala, hikmah wajib. Kalau tak ada hikmah, sia-sia. Sia-sia tu mustahil bagi Allah Ta'ala.
Sekarang ni beza antara dua ni, gharak dan hikmah. Bahawanya gharak itu adalah ia gharak maksud. Maksud ni apa? Tujuan. Maksud tujuan daripada perbuatan dan hukum. Mana gharak ni adalah maksud tujuan daripada perbuatan atau hukum. Hukum ni termasuk keputusan. Perbuatan Allah, Allah perbuat sekarang. Hukum Allah, Allah putus pada azal begian. Ada maksud yang menekan atau mustahil bagi Allah. Kalau kita, perbuatan kita ada maksud tujuan yang menekan lah ke? Hukum keputusan kita memutuskan satu-satu perkara, kita memutuskan untuk berubah, kita memutuskan untuk bertaubat kerana ada maksud tu yang menekan kita atas perbuatan kita, atas hukum keputusan kita. Ni kita ada gharak, tujuan menekan. Mana kata gharak ni maksud daripada perbuatan atau hukum dengan sekira-kira. Ni taswir, gambaran dia. Dengan sekira-kira ada ia gharak yang membangkitkan, yang menjadi ba'is, yang membangkitkan, dan yang menekankan, yang menekan. Dia yang menangkan, apa tu? Pak Haji je mana Haji? Haji macam mana? Mim, nun, kaf, nye. Nge. Mim, nun, kaf, nge. Oh, samalah ni. Mim, nun, nge. Kaf, nge. Sama dengan ni je. Tak ada titik. Kaf. Tak ada titik tu. Titik buat sendiri tu. Tak ada titik. Jangan awak tak ada kata ada, pening pula kita nak bacanya. Awak tak ada titik ni pun pening dah. Nak baca ke mana? Rumi tulis ke mana? Menanggung. 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 Dan maksud dia apa? Dia bukan menanggung tu, menekan. Yang membangkitkan dan yang menekan atasnya, atas perbuatan atau atasnya, yakni atas perbuatan atau hukum. Mana kata gharak maksud daripada perbuatan atau hukum tu? Dengan sekira-kira ada ia maksud ni yang membangkitkan dan yang menekan atasnya, atas perbuatan atau hukum. Yang membangkitkan dan menekan. Apa yang membangkitkan kitanya? Apa yang menekan kitanya? Yang membangkitkan kitanya kerana apa yang membangkitkan kita? Yang membangkitkan kitanya kerana kita nak dapat pahala. Apa yang membangkitkan kita? Kerana kita nak lepas daripada neraka. Itulah yang ba'is kitanya. Dalam kitab Minhajul Abidin tu kan, akabah yang kelima, akabatul bawa'is, yang membangkit. Yang membangkit kita atas amal dua, khauf dan raja. Yang membangkit kita atas amal dua, khauf dan raja. Khauf ni takut akan siksaan Allah. Raja ni harap akan
balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Jadi kita ni jadi wa amal ni dua yang membangkit kita. Ni yang bangkit kita ni. Ni ada tujuan ni. Kenapa? Kerana takut neraka. Kerana nak syurga. Khauf takut akan neraka. Raja harap akan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu kita, tu gharaq dipanggil. Yang bangkitkan kita atas ibadah, mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan. Kenapa mengerjakan suruhan? Kerana takut akan neraka, harap syurga. Kenapa meninggalkan maksiat? Kerana takut akan neraka dan mengharapkan syurga. Dua tu lah kita. Itu gharaq tu panggil. Yang membangkitkan. Dan yang menekankan. Tekanan atas kitanya. Yang menekan atasnya atas perbuatan atau hukum. Tekanan. Satu-satu perkara tu nak buat payah. Bukannya mudah. Belajar payah, wa amal payah, nak jaga hati kena mujahadah payah. Tapi kita tertekan, kok mana pun kena buat. Hati yang menekan kita. Yang membangkit, yang mendorong dan yang menekan kita pula ni. Jadi dah kita ambil hak panjang tu, khauf dan raja'. Dua tu kena seimbang betul-betul. Khauf dengan raja' kena seimbang. Dalam kitab Penawar bagi Hati, khauf tu sifat mahmudah yang kedua. Yang pertama taubah, yang kedua khauf, yang ketiga zuhud. Tapi dalam kitab Penawar bagi Hati, khauf kemudian regu dengan raja', harap. Pembicaraan tak panjang mana. Dan kitab Minhajul Abidin, Hak Imam Ghazali susung, memang makan molek lah. Nak letak antara khauf dengan raja' ni. Nak letak seimbang. Ada ketika kena lebih khauf. Ada ketika kena lebih raja'. Dalam kebanyakan keadaan, dia kena seimbang antara khauf dan raja'. Sepatutnya seimbang. Tapi tak seimbang. Lebihkan takut, jadi putus asa. Jadi kunut lah, jadi putus asa. Dan kadang sepatutnya seimbang, lebihkan harap, jadi jara'ah, berani. Jadi berani. Berani ya? Sebab apa? Syurga. Syurga. Janji beriman. Jangan syirik akan Allah. Syurga. Berani jadi. Ni. Sebab dia lebih harap. Tapi ada ketika memang kena lebih harap daripada takut. Umpama orang-orang yang agak terlewat. Belajar pun terlewat. Wa amal pun terlewat. Kesihatan pun tidak mengizinkan. Masa tu dia kena lebih harap lah daripada takut. Sebab kalau masih lagi lebih takut daripada harap, dia akan jadi Allah, tak ada benda dah kita. Tak ada bahagian dah kita. Tu kan? Tak ada bakat nak jadi baik. Jadi baik ni ada bakat juga dah. Nak jadi baik ni ada bakat juga. Tak ada bakat nak jadi baik. Dah nak kena belajar fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, payahnya lah. Payahlah sebab dia tak ada asas. Payah sebab apalah nak cari majlis ilmu yang fokus pada fiqh tasawuf satu hal dah. Ada ni. Jadi hak fokus satu hal dah. Kadang-kadang pembicaraan tinggi-tinggi fardu kifayah. Lepas tu susahlah dianya. Jadi nak keadaan di seumpama tu dia kena lebih haraplah. Usaha sedaya upaya atau kena mengharapkanlah. Sebab Allah pilih jalan baik dah tu. Harap-harap Allah Ta'ala permudahkan jalan. Allah Ta'ala balas baik pada hari akhir. Begitulah. Kadang-kadang ada orang yang dia tak bersihat dah. Ada orang tak bersihat. Jadi stres dianya. Sebab bila tilik balik pegangan dahulu salah. Ada satu cerita tu,
dia ustaz, dia mengajar. Tapi kalau kira dia bukan ustaz di masjid, ustaz di sekolah. Pencing lama dah lah, tak sihat dah. Tapi bila bicara bab pegangan, yang pertama dia salah pegangan. Yang kedua macam mana dia ajar kepada pelajar di sebelum ni. Jadi gandaan lah tu. Kalau dia sendiri berpegang salah, dia bertaubah dengan Allah Ta'ala. Mudah je. Tapi kalau pergi setangga lagi, dia mengajar dahulu dengan hak dia berpegang tu. Macam mana, tu lagi lebih tertekan. Jadi pula tak sihat. Bila duk mikir lebih, tak lena tidur, bermasalah kesihatan dia. Gini kena lebih harap lah. Lepas tu cari jalan lah macam mana. Kalau bekas-bekas pelajar ada guru WhatsApp, share dalam tu, gitu je lah. Tapi orang ni pula orang yang jenis tak moden. Dia tak ada grup gitu, dia tak ada lah. Tu grup orang moden. Dia tak ada. Tak ada grup-grup bekas pelajar apa, tak ada. Dia pesen orang-orang lama, bukan pesen orang-orang baru. Macam mana harap keampunan Allah Ta'ala lah. Lebihkan harap daripada takut. Sebab kalau lebihkan takut masa tu kau memang tak bengah dah lah. Masalah pegangan salah, bertaubah. Masalah dia ajar salah, itu lagi berat. Pegang salah seorang, dosa seorang. Bertaubah dengan Allah. Ajar salah ramai, banyak ni dosa dia. Pegang salah seorang, dosa seorang lah. Ada ni. Kalau 100 lah dosa. Dia ni sebut ni 100, bukan 100. Tapi kalau dia ajar 10 orang, dosa yang sama 100 jadi 1000. Kalau 10 orang, dah kalau mengajar lama di sekolah, berapa ratus belajar? Ni jadi dia jadi macam tu tu. Jadi dalam keadaan tertekan lah. Kata belajar betul-betul, bertaubah. Hak ajar tu kalau ada peluang boleh maklumkan. Share pengajaran pun semua. Tapi dah dia kata dia tak ada. Dah tak ada, harap ke Tuhan gitulah. Ada ni. Daklah ajar orang. Bukan pegang salah seorang, ajar orang. Ajar ni berat. Ajar berat. Tapi oleh kerana dia keadaan lewat gitu, dia kena lebih rajak lah. Lebih rajak. Tu kena letak molek tu dah hak dalam kitab Minhajul Bini Khauf dan rajak. Dah macam hak tu saya biasa sebut tu. Hak tu bicara khadar rajak. Allah perbuat para sekehendak dia. Para sekehendak dia. Hak beriman daripada asal jadi sampai ke sudah syurga. Para anbiya, para malaikat. Hak tu bahagian dia. Kafir daripada jadi sampai ke sudah. Syaitan. Orang hak lahir daripada ibu bapa kafir sampai ke sudah, kekal neraka, bagian dia. Orang yang beriman comel-comel 80,000 tahun, Azazil, akhirnya jadi kafir sampai ke sudah, kekal neraka. Syaitan daripada asal dah. Ada orang kafir, hak mak ayah dia kafir ni, daripada asal dah kafir sampai ke sudah, kekal neraka. Ramai mana? 3/4 ahli dunia. Tapi ada juga orang yang tak sempat buat amal. Beriman, mengucap dua kalimah syahadah, saat pertama diampunikan dosa, mati syurga. Tukang sihir Fir'aun tak ada sempat buat amal, setakat amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Tuhan Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi wassalam. Beriman je, dibunuh oleh Fir'aun, bukan kata syurga, ketua syuhada dalam syurga. Gitu pula. Tuhan. Ni jadi timbul takut dan timbul harap. Takut tengok orang berat, harap tengok hak bahagia tu. Lepas tu dia kena letak molek dua tu. Tak molek dua tu. Hak cerita yang menakutkan, hak cerita yang mengsedapkan.
Kan dia ada kan cerita yang menakutkan, cerita yang menggemarkan. Ada kena dua jalan lah. Jadi hak tu yang membangkitkan kita. Itu gharab. Ada tu yang menekan. Dan menekan atas perbuatan dan hukum, itu gharab. Memang kita lah tu. Itu sifat kita. Sifat hawadis. Kalau Allah ada gharab, berarti Allah mumasalah. Serupa dengan hawadis, serupa dengan baharu, mustahil sama sekali. Sebab sekarang ni bicara sifat mustahil, mumasalah. Lawan bersifat yang wajib, mukhalafatul lil hawadis. Mumasalah sifat mustahil. Serupa Allah bagi segala yang baru. Serupa ni pula ditaswirkan, digambarkan dengan 10 serupa. Ni yang ketakhir ni, yang ke-10 ni. Kalau perbuatan tu ada, perbuatan Allah tu ada gharab, sama dengan hawadis lah. Sama dengan yang baru. Perbuatan, hukum, semuanya ada gharab, tujuan yang menekan. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hikmah itu tiada ada ia seperti demikian itu. Mana demikian? Gharab itulah maksud daripada perbuatan atau hukum, dengan sekira ada yang membangkitkan dan menekankan. Yakni Allah berbuat dengan hikmah, bukan dengan hukum. Allah berbuat, Allah putuskan dengan hikmah, bukan dengan gharab, bukan kerana gharab. Sama ada tujuan tu kembali maslahat kepada Allah, itu jelas. Allah menjadikan para malaikat yang beriman, yang taat, menjadikan para anbiya yang beriman, yang taat, menjadikan hamba yang beriman dan beramal soleh taat, kerana ada maslahat kebaikan yang kembali pada Allah. Mustahil sama sekali. Itu mudah. Kalau Allah dengan keesaan tidak menjadikan hamba yang beriman taat pada Allah, tak standard Allah Ta'ala-nya, tak naik pangkat, tak naik darjah Allah Ta'ala-nya. Buat hamba yang beriman, malaikat, para anbiya, manusia yang beriman soleh, jadi Allah jadi standard sikit. Mustahil sama sekali. Bukan hanya maslahat tu kembali kepada Allah, bukan maslahat kembali kepada makhluk Allah pun, mustahil juga. Dan sekarang ni menetapkan, membuat satu perbuatan, menetapkan satu hukum, satu keputusan, bukan maslahat kembali pada Allah, maslahat kembali pada makhluk Allah, mustahil juga. Contoh kita kata, Allah jadikan di tubuh kita ni anggota yang 7. Anggota 7 tu ada manfaat belaka tu. Manfaat mana tu? Maslahat, manfaat yang kembali kepada manusia. Mata, telinga, lidah, perut, parah, tangan dan kaki. Ada maslahat, ada manfaat. Sama ada manfaat ukhrawi, sama ada manfaat duniawi, tapi ada manfaat masalah akan kembali kepada makhluk Allah. Jadi Allah buat anggota kerana Allah nak bagi manfaat kepada hamba. Dah hikmah je. Mata Allah jadikan, tujuan Allah jadikan mata kerana Allah nak suruh hamba ni guna mata, tengok jalan ke masjid, tengok kitab, tengok Quran. Kenapa? Allah tak boleh jadikan hamba tu tengok jalan ke masjid, tengok kitab Quran tanpa Allah menjadikan mata. Allah boleh menjadikan. Sebab sekalipun Allah menjadikan mata, ada masalah kembali pada hamba, tetap hakikinya
Manfaat tu bukan datang daripada mata. Manfaat datang daripada Allah. Allah yang menjadikan hamba melihat, bukan mata bukan. Tapi kita cerita pakai zahir, dalam kitab tasawuf, kita tak pernah berarti sama. Apa dia? Manfaat mata yang Allah jadikan untuk ukhrawi, akhirat. Mana untuk duniawi. Diceritakan. Itu zahir je. Tapi hakikinya, hamba nak dapat masalah ni, Allah kena jadikan mata. Tertekan Allah Ta'ala gitu. Hikmah Allah Ta'ala jadikan mata supaya digunakan untuk manfaat ukhrawi dan manfaat duniawi. Kita perbuatan, keputusan. Contohlah kita kata, kita buat satu-satu perkara, putuskan satu-satu perkara, bukan untuk maslahat kita, maslahat anak kita kemudian hari. Kita pun buat satu-satu perkara, kita buat satu-satu putusan. Kenapa buat perkara tu putusan? Kerana yang menekan atas kita untuk maslahat anak kita. Itu betul? Betul? Maknanya maslahat tu bukan balik kita, tapi balik pada anak kita. Tapi tertekan atas kita. Sebagai bapa, kena buat perkara ni. Sebagai bapa, kena putuskan keputusan seumpama ni. Menekan atas kita ni. Maslahat balik kepada kita. Tak ada. Maslahat untuk anak kita kemudian hari lah. Tu kau harap tu. Kalau kita dah buat perkara ni, budak dia tak tahu lagi masa depan dia. Kalau kita dah putus perkara ni, budak ni ikut suka nafsu dia je. Maka macam mana akhirnya anak kita akan datang? Mana apa tu? Gharak juga. Hak masa depan hak mana ni? Masa depan ada dua. Wawasan ada dua. Wawasan pendek, wawasan hak panjang. Wawasan pendek atas dunia, wawasan panjang akhirat. Dua je lah. Hak mana? Masa depan mana? Masa depan hak depan mata? Ke masa depan hak sebelah sana? Tu bijak sana. Jangan bijak sini. Ini bijak sana lah. Bijak sampai ke sana. Bijak sini, bijak atas dunia je. Nampak atas dunia je. Wawasan yang pendek. Wawasan 20-20 je. Dah no. Akhirat. Walaupun untuk masalah akhirat memang tertekan atas kita. Yang mana kenapa kita buat seumpama ni, putus ni, supaya di masa akan datang agama anak kita jadi comel. Anak kita akan bagi di hari akhirat, kita pun dapat pahala juga. Jadi dua manfaat situ. Yang menekan kitanya, satu untuk anak kita, satu untuk kita. Sebab anak kita dapat manfaat, automatik kita pun dapat manfaat. Itu semua tu gharak, tujuan yang menekan. Allah Ta'ala bukan kata maslahat tu kembali pada Allah. Maslahat kembali kepada makhluk Allah pun mustahil. Cuma hikmah belaka. Allah perbuatkan hamba, Allah putuskan hamba beriman soleh kerana Allah nak masukkan ke syurga. Jadi Allah jadikan hamba ni iman soleh kerana tanpa iman amal soleh Allah tak boleh nak masuk ke syurga. Tak seumpama tu. Hikmah je. Lepas tu kita mengaji sifat haruh tu. Cuma kita tak ada apa lagi lah. 20 sifat yang wajib pada akal. Sekarang ni sifat mustahil. 20 sifat mustahil pada akal, baru masuk pada yang haruh. Cuma kita ni sifat wajib, sifat mustahil ni alhamdulillah lah. Sifat haruh ni tak berapa nak kemah molek. Haruh pada akal. Allah mengadakan mungkin dan meniadakan mungkaruh. Apa mungkin? Beriman soleh mungkin tu. Benda yang boleh terima ada, terima tak ada. Ke syurga ke neraka mungkin tu. Akan boleh terima belaka tu. Haruh. Ada ni.
Allah nak letak orang beramal soleh ke syurga ke neraka ke? Harus. Allah nak letak orang kafir yang buat maksiat ke syurga ke neraka ke? Harus pada akal. Pada ni kira asal lah. Kemudian apa yang Quran nyatakan, apa yang qada azali tentukan, barulah timbul syurga neraka hak ditetapkan oleh Allah. Tapi itu semua hikmah belaka. Daripada perbuatan Allah, hukum Allah, Allah jadikan hamba ni beriman soleh. Hikmahnya Allah masukkan ke syurga. Gitu je lah. Bukan kata Allah kena jadikan hamba tu beriman, Allah kena jadikan hamba tu amal soleh, barulah Allah boleh masukkan ke syurga. Tu ada gharak tu jangan menekan. Yang walaupun manfaat tu kembali kepada makhluk, tapi Allah ada tekanan. Seolah-olahnya Allah kalau tidak buat iman dan amal soleh, Allah dia tak boleh buat syurga. Ke mana? Tu hak Nabi Adam AS tu, Hawa syurga wawa lagi dah. Syurga wawa lagi dah. Tu hak kehendak Allah Taala gitulah. Ada ni. Tengok hok mati belum balik. Anak orang kafir. Tak ada apa-apa pun dia. Syurga boleh ada. Dan nanti iman tak ada masalah. Mana dia mati sebelum balik? Mana duduk anak orang kafir ni? Syurga. Kan? Tapi kita berpegang apa yang Allah Taala perbuat, apa yang Allah Taala putuskan, penuh dengan hikmah, tapi tak ada gharak tujuan menekan. Walaupun menekan tu untuk maslahat kembali pada makhluk sekalipun, mustahil sama sekali. Dia nak mati kemah sini ni, dia kena mati di rukun yang kenang tu. Hak Tuhan belaka. Allah putus gitu, gitu. Allah putus gitu, gitu lah. Hak dia belaka. Tapi kita berpegang semuanya apa Tuhan jadikan penuh dengan hikmah yang wajib kita redha. Yang mana semuanya perbuatan Allah kebajikan belaka, walaupun perkara jahat, kufur, maksiat sekalipun. Hak saya baca minggu lepas kita pernah berhati tu. Sifat kepujian yang ke-9 redha. Sifat yang ke-9 redha. Waktu tu sangat-sangat nak kena amati. Bicara bab redha ni memang sebab termasuk redha dengan perkara yang jahat, kufur dan maksiat. Kenapa? Kerana apa yang Allah perbuat kesemuanya kebajikan. Kebajikan macam mana kalau perkara kufur dan maksiat? Kebajikanlah. Falakal hamdu ala ma qadai. Itu kebajikan. Saya sebut lepas tu kan, doa kunut kita tu. Itu kebajikan. Kebajikan macam mana kalau ma qadai itu perkara jahat? Barang yang kau qada perkara jahat, kufur dan maksiat. Kebajikan macam mana? Kebajikan dari sudut pandang datang daripada Allah. Kejahatan dari sudut pandang datang dari ikhtiar usaha hamba. Walaupun pada hakikinya itu hamba tetap perbuatan Allah. Jadi nak pergi pada redha. Tapi kena kemah di hukum yang kenang tu lah. Qada dan qada. Kalau gharak tujuan menekan kembali maslahat kepada Allah, jelas mustahil. Walaupun maslahat kembali kepada makhluk pun mustahil juga. Nanti di misal 89 saya sebut dah sebelum ni, dia pergi pula dipaham daripada istighna pula, walaupun sudah masuk daripada mukhalafah yang juga masuk dalam sifat istighna. Ulang pula situnya. Mana walaupun kita akidatun najih ni dia agak luas, tapi ada tempat-tempat memang sangat-sangat mustahak kita amati.
Kalau kitab kecil-kecil, orang mengajar hanya huruf atas udara je. Kalau kitab besar, ada kitab tangan. Dah yang kita bicara sekarang ni bukan fardu kifayah ni. Fardu kifayah. Hak saya sebut dalam kitab Pandangan Berhati tu bukan fardu kifayah, fardu ain belaka tu. Kenapa itu wajib redha? Apakah sebab yang menyebabkan kita redha? Kerana apa yang Allah perbuat semuanya kebajikan. Kebajikan Allah buat termasuk perkara jahat. Kebajikannya kat mana kalau perkara jahat? Kita wajib i'tikad. Kebajikan. Dari sudut pandang itu perbuatan Allah, qada dan qada. Dari sudut pandang hamba yang memilih, hamba yang melakukan perbuatan, timbullah perbuatan tu perbuatan yang kejahatan, bukan kebajikan. Hakikinya pilihan dan perbuatan hamba tetap perbuatan Allah. Mana fardu ain pun kadang-kadang kita masih lagi tak berapa nak faham molek. Lebih faham hak perkara jahat pun hak Tuhan belaka. Hak senangnya Mu'tazilah tu, hak senang. Hak jahat tak ada kena-kena dengan Allah Ta'ala. Oh, tu baru senang. Barulah santai, relax dah. Relax lah, santai lah. Akidah terpesong, neraka lah jawapan dia. Amal ibadah tuan tak terima, tapi senanglah. Akal pun makan, akal pun jual, akal pun serasi. Kalau pihak yang berautoriti, yang mengwairakan pekerjaan ni qada dan qada orang kali, pecah Malaysia ni. Benda pekoh hak mudah tu pun waira huru-hara dah. Huru-hara dah. Dahulu kan aurah perempuan dan semain huru-hara dah. Termasuk huru-hara tu siapa? Separa ustaz. Ada saya ada baca. Dia tu separa ustaz. Separa ustaz pun jadi bengong juga. Separa ustaz. Ustaz separuh-separuh. Bukan ustaz sepenuhnya. Kalau dia kata separa ustaz, ada juga separa ustaz. Pun jadi bengong juga. Walaupun yang keluar tu daripada pihak yang berautoriti. Perkara mudah saja. Tapi molek pihak berautoriti tu wairakan perkara jahat qada dan qada. Yang wajib kita redha. Situ boleh tengoklah. Pecah pejabat agama berapa kali. Sebab perkara jahat qada dan qada jarang. Tapi kalau keluar je, netizen hok tak pagar awal tu diserang lalulah tu. Netizen tu kira lah. Kemudian apa yang telah perbuat, hukum putuskan perkara jahat pun maksiat ni hikmah. Apa hikmah? Rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Terdahulukan. Dan jika tiada sampai kepada hikmah oleh akal kita sekalipun, akal kita nak fikir macam mana? Manusia ni kehendak Allah jadikan, bukan manusia minta. Lepas Allah jadikan dengan kehendak Allah, bukan manusia minta. Allah perbuat, Allah hukum putuskan pula manusia ni kafir sampai ke mati, kekal neraka. Maksud neraka meraung-raung selama-lamanya kerana kekufuran dia yang ianya adalah perbuatan Allah, yang ianya dijadikan bukan manusia minta, Allah yang jadikan dengan kehendak Allah. Apa hikmah? Walaupun akal kita tak sampai sekalipun. Sekat tu jelah. Ini bukan ilmu tinggi ni. Ini ilmu pegangan kita asas lagi ni. Bukan ilmu tinggi. Ada hikmah belaka. Hak baik dimasukkan ke syurga, hikmah juga. Bukan ada tujuan menekan. Allah bolehlah masuk syurga dia. Sebab Allah
perbuat, Allah hukumkan dia beriman soleh, Allah boleh masuk syurga dia. Tak, Allah masuk syurga pun dengan hikmah. Bukan ada perkara yang menekan. Tak ada. Dengan kehendak tu iradah lah. Kita kehendak ni macam gharak juga tau. Kita berkehendakkan berganggu yang. Kenapa kita bersungguh? Kerana berkehendak. Kalau kita berkehendak tu ada gharak yang menekan. Berkehendak ni iradah. Iradah, bukan Allah berhajah, bukan. Kalau berhajah, gharak tu yang menekan juga lah. Kalau ada hajah, kita ada hajah kan, kita berkehendak, kita berhajah, atau mustahil bagi Allah Ta'ala. Sebab itu pun ada gharak, tujuan yang menekan. Dan berbuat, mana berbuat oleh Allah Ta'ala kerana gharak, bukan kerana hikmah. Gharak, tujuan yang menekan, itu mustahil pada akal bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil. Kerana yang berkehendak mengambil gharak, kerana yang berkehendak ni yang berhajah ni, bukan yang berkehendak iradah ni, bukan ni. Kerana yang berkehendak, mana apa? Yang berhajah mengambil gharak, tujuan menekan, ada maslahat di dalam perbuatan, dan hukumnya itu menunjukkan kekurangan. Tak sempurna kalau begitu. Kalau satu-satu perbuatan, satu-satu hukum keputusan kerana berhajah untuk mengambil gharak, untuk dapat maslahat, untuk menghilangkan mudarat contohnya, itu menunjukkan kekurangan. Macam kita lah, itu kekurangan kitanya. Buat ni baru dapat ni, kalau tidak akan kena begini. Itu kekurangan kita. Buat ni baru dapat maslahat, kalau tidak kok kata buat perkara ni akan jadi mudarat. Maknanya ada gharak seumpama tu, itu memang kekurangan bagi kita sebagai hamba. Kekurangan bagi kita sebagai hamba. Ialah untuk mendapat maslahat, untuk menolak kebinasaan. Itu kita lah tertekan kita. Itulah inilah, itulah ini. Mana apa tu? Menunjukkan atas kekurangan. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila berkehendak mengambil gharak di dalam perbuatan dan hukumnya, itu menunjukkan kekurangan. Bila kekurangan sahaja yang mustahil bagi Allah Ta'ala ni, maka berkehendak pada sesuatu yang menyempurnakannya, menyempurnakan kekurangan. Kekurangan mana? Kekurangan yang berkehendak mengambil gharak. Sesuatu mana? Kena buat satu-satu perkara, kena hukum putus satu-satu perkara. Bila kita kekurangan, kalau kita mustahil bagi Allah, maka kita pun berhendak pada sesuatu lah untuk menyempurnakan sesuatu, untuk menyempurnakan agama kita. Kena belajar, kena buat amal. Kena belajar, kena buat amal. Gitulah kitanya. Sebab kita berkehendak mengambil gharak, tujuan menekan atas perbuatan kita sekaliannya, keputusan kita sekaliannya. Kita yang menunjukkan atas kekurangan kita. Allah Ta'ala mustahil sama sekali. Lagipun kalaulah Allah Ta'ala ada gharak, lucu sifat istighna Allah Ta'ala. Itu sifat istighna. Allah Maha Kaya macam mana? Kena itu, kena ini, kena itu. Jadi macam kita lah. Kita yang fakir ni kan, kena buat itu, kena buat ini. Sebab kita fakir. Yang berkehendak kepada Allah, yang berkehendak pada balasan baik daripada Allah, kita fakir. Allah Al-Ghani, yang Maha Kaya,
Kalau itu ini sesuatu yang menekan bagi Allah Ta'ala, sama ada perbuatan ke, hukum keputusan ke, mana istighna Allah Ta'ala? Al-Ghani Allah Ta'ala di mana? Sebab tu pembicaraan mukhalafah, mustahil, mumasalah masuk bersifat istighna. Ni mukhalafah sifat wajib bagi Allah, mumasalah sifat mustahil bagi Allah. Masuk dalam 22 semua sekali sifat masih bersifat istighna, termasuk yang kedua-tiganya sifat haru. Kan 23 masuk dalam sifat istighna. 18 masuk dalam sifat iftikar ilaih. Jadi 41 yang terkandung di bawah la ilaha illallah. Jumpa tak 23 capur 18? Kita akidatul najim ni 23 capur 18. Tak jumpa cari kita akidatul najim macam mana kita ni. Mana 23 dengan 18 capur jadi 41. Terkandung di bawah la ilaha illallah. 23 istighna, 18 iftikar ilaih. Mana? Mana 23? Mana 18? Tak apalah 23 maknanya. Masuk dalam tu apa? Sifat mukhalafah dan mustahil mumasalah. Jadi masuk dalam 23. Satu daripada 23 tu sifat haru. Haru lah. Haru Allah buat itu, buat ini. Hak dia belaka kan. Tak ada yang mewajibkan bagi Allah. Tak ada. Wajib itu, wajib ini. Tu menekan lalulah. Ada gharak tujuan yang menekan, yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sinin. Dan Allah Ta'ala telah kaya ia. Haji macam mana? Telah kaya juga. Dan Allah Ta'ala telah kaya ia, ya Allah, daripada segala tersebut itu. Mana? Perbuatan Allah, hukum Allah, kerana gharak. Dan Allah Ta'ala telah kaya, itu istighna tu lah. Telah lepas daripada segala tersebut itu. Sebab kadang-kadang kalau tak faham sini kau, jiwa Allah ni macam makhluk juga. Itu Allah kena jadikan begini. Akhirnya yang nampak buruk bukan Allah Ta'ala. Gitu dulu. Nampak buruk je, bukan datang daripada Allah Ta'ala. Sebab macam mana perbuatan Allah, hukum Allah, perkara jahat akhirnya ke neraka. Nampak di situ, nampak pada ni. Jadi kekurangan bagi Allah Ta'ala. Kan kurang dah, jadi zalim Allah Ta'ala-nya. Jadi macam mana kita nak berpegang yang mana semua perbuatan Allah ada hikmah? Dia kata ada hikmah lah. Sebab perbuatan Allah hak baik-baik saja. Di situ lagi. Hak buruk-buruk jahat ni dah. Sebab apa? Tak nampak hikmah. Hikmah kat mana? Allah kekalkan neraka nanti. Nak hikmah kat mana? Neraka nanti. Kita hikmah lah. Lepas tu semua perbuatan Allah kita wajib i'tikad kebajikan. Kebajikan tu lah. Itulah kita baca doa kunut tu, falakal hamdu ala ma qada itu. Hak molek dia di pegangan kita tu. Dan bagi engkau jua ya Allah kepujian. Kepujian. Sebab apa? Kebaikan belaka. Kebajikan belaka. Alhamdulillah belaka. Ala ma qad atas barang kau qadakan. Barang kau qadakan ni baik dan jahat. Jahat pun alhamdulillah. Seminggu lepas tu lah tengok minara, alhamdulillah.
Orang mabuk pun dia sensitif juga. Pukul dia di situlah. Dia mabuk-mabuk itu hina agama. Oh, kita minaruk dia alhamdulillah. Tapi hakikinya kepujian. Apa kepujian? Kebaikan belaka. Bagi engkau qadakkan termasuk perkara jahat. Tu nak kita ni tadabburkan bacaan dalam semayang tu. Ya faham betul-betul. Dahlah falakal hamdu ala ma qadai ni baca daripada budak lagi Bukan tahu tua-tua baru tahu bacaan kunut. Tua-tua baru tahu bacaan kunut. Kita tahu tu sedar-sedar tahu dah. Dah gitu. Ke mana? Dah sungguh. Bila tahu doa kunut? Bukan. Mana ingat-ingat tahu dah. Kan ada orang kita ni, Allah saya lepas pecing baru tahu baca kunut. Dan sebelum pecing, tak baca kunut pun. Masa orang rumah, pakai tak ada kunut-kunutnya. Ada? Tu berat sangat lah tu. Maknanya kita kata kau tak tahu. Siapa ajar kita kunut? Yang kita sedarnya tahu dah. Dah. Sebab kalau rendah belaka tu. Kalau rendah belaka. Kalau rendah ke sebelum kalau rendah ke tak tahulah. Kalau rendah kita boleh kata. Kalau rendah tak tahulah. Tahu dah. Kan? Bacaan kita tu. Tapi apa maksud dia? Falakal hamdu ala ma qada. Apa maksud dia? Bagi engkau jua ya Allah kepujian atas barang yang kau qadakkan. Hak baik kepujianlah, hak jahat ni. Sebab apa? Sebab apa yang Allah perbuat ada hikmah belaka, kebajikan belaka. Tu pegangan kita. Dan Allah Ta'ala telah kaya ya Allah daripada segala tersebut itu, maka tu tafsir dia mustahil baginya. Jadi mustahil atas Allah Ta'ala mengerjakan dan menegahkan dengan gharab. Mengerjakan dan menegahkan dengan gharab. Mustahil. Allah buat kerana ada tujuan, mustahil. Allah tegah kerana ada tujuan menekan, mustahil. Allah tegahlah minum arak kerana untuk mengelak kerana hilang akal. Hilang akal tu bukan arak tu yang buat. Siapa yang buat hilang akal? Allah Ta'ala lah. Tapi kita pekor tak kata Allah Ta'ala. Kullu muskirin, tiap-tiap barang yang memabukkan. Bukan Allah yang memabukkan. Baranglah, arak ke, candu ke, dadah ke, ketung ke, itu yang memabukkan, bukan Allah. Hakikinya Allah yang memabukkan. Allah menegah daripada minum arak. Ada tu yang menekan supaya hamba tak dimabuk. Walau mabuk tu bukan arak yang buat, Allah yang buat. Allah menegahkan arak dengan hikmah. Allah boleh menjadikan arak molek-molek ada tidak memabukkan, bukan dia antara nikmat di dalam syurga. Kan? Kalau pergi pula situ pula yang memabukkan tu Allah Ta'ala, tepuk dahi pula dah jadinya. Yang kita memabukkan ni arak, candu, pei kuda. Tahu? Orang duk kecoh pei kuda kan? Orang duk kecoh pei kuda. Pei kuda. Lepas tu ketung lah. Kesiang ke ketung. Walau dulu tu daun ketung tak ada salah apa-apa pun. Orang buat obat je kapung-kapung daun ketung. Jadi mangsa pula daun ketung. Daun ketung jadi mangsa. Salah pula jadinya. Padahal tak ada apa-apa dalam ketung tu. Dah salah guna. Tapi hakikatnya bagaimana tu?
Manfaat, mudarat, hak Allah Ta'ala belaka. Itu pegangan. Bab syariat kena faham molek pula. Kita bab pegangan. Maka mustahil bagi Allah mengerjakan dan menegahkan, tapi dengan gharab. Mustahil dengan gharab. Tetapi Allah mengerjakan, Allah menegakkan dengan hikmah, dengan iradah kehendak Allah pada azal. Kehendak Allah semuanya kebajikan belaka pada hakikinya. Maka yang berkehendak pada gharab itu baharu lagi kekurangan hawadih lah tu. Manakala Allah ada kehendak, ada gharab tujuan menekan, jadi Allah ni mumasalah serupa dengan hawadis, dengan yang baharu lagi kekurangan. Yang berkehendak kepada orang yang menyempurnakan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula Allah Ta'ala itu fa'il yang mukhtar, lagi kaya ia daripada sekalian makhluknya. Bermula Allah Ta'ala itu fa'il. Apa fa'il? Yang menjadikan. Fa'il ni yang menjadikan. Allah fa'il, Allah khalik. Ada ni. Allah segala-galanya. Allah fatir. Allah Ta'ala belaka. Fa'il, khalik, Allah Ta'ala. La, yang mukhtar. Apa yang mukhtar? Yang mukhtar, yang memilih, yang menentukan, yang berkehendak. Sebab ikhtiar hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan bermula Tuhan engkau ya Muhammad menjadi ia, ya fa'il, khalik, ma yasha' akan barang ia kehendak, wa yakhtar, barang yang ia pilih, baik ataupun jahat. Tuhan engkau lah yang menjadikan. Allah Ta'ala lah fa'il yang hakiki. Kita fa'il juga, yang menjadikan juga. Tak ada salah cakap, tapi majazi. Siapa buat ni? Saya lah buat. Jangan buat takut pula. Siapa buat ni comel? Siapa ni? Siapa buat ni? Kalau kata saya kan syirik dengan Allah Ta'ala pula. Kalau kata Allah kan takut orang ni dengar pelik pula. Sayalah. Saya lah fa'il dia yang buat saya. Majazi bukan hakiki. Jangan buat ketakutan sangat. Yang mukhtar, yang menentukan, yang memilih. Ikhtiar hakiki milik Allah. Ikhtiar hamba majazi sahaja. Walaupun majazi wajib berpegang. Hamba yang ikhtiar, hamba yang melakukan. Tapi hakikinya siapa yang mukhtar, yang memilih? Allah Ta'ala ikhtiar hakiki. Siapa yang menjadikan? Fa'il, khalik, yang menjadikan hakiki Allah Ta'ala. Lagi kaya ia daripada sekalian makhluknya. Allah lepas dari sekalian makhluk. Allah tidak berkehendak pada malaikat untuk mentadbir alam. Bukan malaikat. Allah maha kaya daripada segala makhluknya. Bahkan apa yang berlaku pada malaikat, itulah Allah yang mukhtar, Allah yang fa'il. Makhluk tidak ada apa sekara pun. Semuanya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesailah hak mumasalah yang terakhir daripada 10 mumasalah, lawan kepada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dia agak panjang sikit lah. Dahulu mukhalafatu ta'ala lil hawadith pun panjang juga.
Mustahil lawan dia mumasalatu ta'alil hawadi pun panjang. Hak kod depan ni, dan kata musannif wa kaza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman bi nafsi. Berapa baris dia tu? Turun ke bawah tu, dan berkata musannif wa kaza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan. Lawan kepada wahdaniyah. Lawan dia wahdaniyah. Dia ada panjang sikit lah wahdaniyah ni. Dalam satu musyak lebih lah. Barulah pergi pada musyak 42 tu, pergi kepada lawan kepada sifat kudrah, sifat ajzun, sifat lemah, lawan kepada sifat kudrah. Tapi lawan pada qiyam nafsi pendek sahaja. Ada ni. Ini cara pengajian hak comel ni. Kita biasa belajar sifat wajib mustahil lalu. Sifat wajib mustahil lalu. Jadi tak cerah jauh. Mata Ibrahim sifat wajib kena faham betul-betul. Ada ni. Maksud sifat mustahil pula hura pula dah. Jadi berulang tu agak lambat. Kalau sifat wajib, sifat mustahil lalu, dia dekat-dekat bicara. Kalau sifat wajib berasingan 20 sifat, mustahil berasingan, jadi maksud sifat mustahil ni dia balik semula kepada sifat wajib. Ini sifat muwasalah balik pula kepada sifat mukhalafah. Ni hak matan Umil Barahim. Tapi ada hak panjang, ada hak pendek. Hak sifat mustahil dalam pada qiyam nafsi hanya beberapa baris sahaja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.